Oh, ada pun. Hak mana Hafizan, hak mana Hamizan ni? Hak tu siapa tu? Hafizan. Ya, Hafizannya Hafizan. Hafizan. Hamizan ada Misa. Ya. Okey. Hanis. Cuba buka kat nak tengok. Minggu depan masuk sini dah, masuk kelas ni dah. Hanis. Okey. Hai sikit Hanis. Muka orang tidur. Oh, tidak Hafizul? Hafizul Muiz? Tak apa. Hafizul mana Hafizul? Standby buka kamera semetal. Jap. Duk kecek dengan sore saya. Soleh? Kita suruh orang jatuh dulu. Reti nak takut dia ada nak kena pergi pakai tudung dulu ke apa. Soleh? Mana Soleh ni? Tu dia Soleh. Alhamdulillah. Nanti minggu depan masuk sini deh. Faisal? Are you there, Faisal? Ada ke? Tu dia Faisal. Ada green screen dia pakai. Orang panggil green screen. Alright. Nazrin? Where are you, Nazrin? Nampak. Nampak background dia tu? Mana Nazrin? You all nampak tak? Saya tak nampak? Duk. Kamera awak ham tak? Oh, kamera pula. Ada Ham? Tak ada kamera tu facing tu. Okey tak? Ada Ham? Aisyah. Aisyah ada. Okey. Hai Aisyah. Siapa lagi? Aisyah sorry aja ke perempuan? Asma. Next time you boleh je ni buat apa tu? Profile picture awak tu. Allah meta je. Oh, ni Asma. Okay. So next week hopefully kita boleh kita boleh jumpa face to face lah. Tapi pesanan saya ialah jaga SOP lah dah. Jaga SOP sebabnya kita berperang dengan virus yang kita tak nampak. Okay. Sebabnya di Politeknik dia dah start dah face to face and then banyak pula kes yang naik. Semalam saja 7 orang ambulans mari ambil. Okay, so it's a cabaran jugalah untuk kita nak buat sesi pembelajaran secara face to face ni. Okay, so insyaAllah alhamdulillah lah hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi perbincangan kita untuk asas pengurusan logistik. Okay, so last class kita dah habis inventory dengan pergudangan. Betul tak? Inventory dan pergudangan. Okay. So I'm not going to move to the next chapter lagi. Chapter 4 is about product and customer service kalau tak silap saya. Okay. So saya tak akan pergi ke chapter 4 lagi lah. Sebabnya next week is your mid semester break. Betul tak? Next week cuti seminggu. Deepavali hari apa? Deepavali hari apa? 4. Hari Khamis. Deepavali hari Khamis. Okay. So urusan rumah sewa ke apa semua dah selesai ke? Belum. No, belum selesai lagi. So hopefully minggu depan boleh settle lah dah. Hari 7 hari bulan tu
dah ada kelas lah. So untuk SEM 2B pensyarah akademik, penasihat akademik dah bagi tahu ke jadual you all masuk kelas? Ada. 2B Ada dah. is hari Ahad. Ahad dengan Isnin. Ahad dan Isnin. So Isnin tu bolehlah kelas kita bersemuka dari kelas dah. Cuma hari Khamis tak ada jadual you. So hari Khamis kita buat secara online. Okey. Itulah dekat rumah sewa tu ada line ke tak ada line ke, kena tanya penasihat akademik sama ada boleh ke datang ke college juga untuk dapatkan akses internet pada hari Khamis tu. Bukan jadual awak datang ke kelas. Okay. So InsyaAllah lah. Okay. So apa yang kita akan buat hari ni? So tadi saya ada bagi link dokumen. Semua boleh buka tak dokumen tu? Boleh tak you Boleh, buka boleh. dokumen tu? Boleh Boleh. Dah tengok dah? You all dekat rumah ada printer tak? So kalau boleh ada. you print. Bila print tu nampak. Kosong. Saya kat rumah pun saya ada printer. Terpaksa lah kena pasal lah anak nak sekolah nak kena print latihan lah apa semua. Dia tak mahal dah lah ni printer So simpan duit nanti dapat duit allowance dapat duit allowance. Dah isi bawah dah allowance. Bantuan keuangan. Isi bawah belakang dah. Job dah semua. Ada yang tak selesai lagi. Make sure you selesaikan semua. Ambil tanda tangan. Nak tanda tangan Tok Ngulu ke. Tanda tangan siapa supaya nanti bila masuk sini dokumen tu dah boleh hantar dah pada Cik Najib. Okay. Alright. So apa yang kita akan buat hari ni ialah kita akan buat aktiviti membaca sikit. Boleh? Kita akan buat sedikit bacaan. Dokumen ni saya share dulu. Tadi Hafizuddin mari tadi deh. Ada tu nampak ada masuk tadi deh. Mana skrin saya ni? Saya share skrin dulu. Okay. So boleh nampak skrin? Boleh. Boleh So insyaAllah hari ni kita nak buat sedikit pembacaan sikit. Untuk apa? Untuk kita buka sikit minda kita. Untuk nak kaitkan. Kita dah belajar topik 1, pengenalan kepada logistik. Topik 2, pengangkutan. Topik 3, inventory dan pergudangan. So secara tak langsung, 8 aktiviti logistik tu kita dah sentuhlah 3, iaitu pengangkutan, inventory dan juga pergudangan. Okay, so aktiviti logistik tu kan banyak. Okay. So nanti dekat semester 2, semester 3, you all akan pergi secara detail setiap satu aktiviti ni. Contohnya macam semester 1 ni you all ada subjek pengurusan pengangkutan yang dengan Cik Nazrun tu kan. That one tu you belajar khusus untuk pengangkutan. Nanti inventory pun ada satu subjek khusus dekat semester 3 pun untuk ni. So setiap aktiviti logistik tu akan ada penerangan secara detail lah dalam setiap kursus dalam semester 2 dan 3 nanti. Okay. So cuma ni sedikit pembacaan sikit. Okay, ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Unit Perancang Ekonomi. Okay, Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Okay, pada tahun dokumen ni 2020 kalau tak silap saya. Okay. So apa yang kita nak tengok dalam dokumen ni ialah nak buka minda sikit, nak kaitkan apa yang kita belajar ni dengan situasi sebenar ataupun keadaan sebenar di negara kita dan juga di secara umumnya ialah di peringkat global. So, secara khususnya kita nak tengok di dalam negara kita lah.
So tajuk kertas ini ialah meningkatkan pertumbuhan logistik dan fasilitasi perdagangan. Fasilitasi ni apa? Fasilitasi. Siapa tahu? Apa fasilitasi? You masih boleh nampak skrin saya? Boleh. Boleh. Okay. Takut tiba-tiba hilang ya. Boleh. Fasilitasi tu apa? Fasilitasi. Facilitate. Apa maksud facilitate? Memudahkan ataupun maksudnya di sini kemudahan perdagangan. Perdagangan tu refer kepada perniagaan lah, bisnes lah. So meningkatkan pertumbuhan logistik dan fasilitasi perdagangan, kertas strategi 14. Okay, so apa yang kita nak tengok dalam tu ialah yang pertama apa? Sudah ada pendahuluan, kemudian rancangan Malaysia ke-10 iaitu tahun 2011 hingga 2015. So what is the progress? Lagi kita akan tengok cabaran dan isu dan cabaran, rangka kerja institusi dan kawal selia, proses dan prosedur pelepasan kargo yang tidak cekap. Ini isu dia lah. Hub dan rangkaian perhubungan yang tidak efisien, kekurangan tenaga kerja mahir, penggunaan teknologi yang terhad. So rancangan Malaysia ke-11 pula kita akan tengok what is the way forward ataupun hala tuju kita. Potensi sektor logistik dan fasilitasi perdagangan, strategi, memperkukuhkan rangka kerja institusi dan kawal selia. So strategi dia ialah memperkukuh rangka kerja institusi dan kawal selia, menambah baik mekanisme fasilitasi perdagangan, meningkatkan kecekapan dan kapasiti infrastruktur, freight. Okay, nanti saya terangkan. Memanfaatkan penggunaan ICT, memperkukuh keupayaan penyedia perkhidmatan logistik. So ingat kita hari tu kita ada belajar what is penyedia perkhidmatan logistik yang first party, second party, third party, fourth party yang you all belajar tu. Okay. So bolehkah kita buat bacaan sikit? Okay, siapa nak baca ni? Bab yang perenggan yang pertama. Minta volunteer seorang baca. Kita sama-sama tengok. Volunteer seorang baca perenggan yang pertama. Hafizan boleh? Saya lah. Boleh? Okay, go. Industri logistik menjadi tulang belakang kepada rantaian bekalan global dan menjadi semakin penting dalam menggalakkan aktiviti perdagangan, meningkatkan kecekapan perniagaan dan melancarkan pertumbuhan ekonomi. Logistik juga penting untuk meningkatkan daya saing negara dan memperkukuh ketersambungan ke seluruh dunia. Walaupun pengangkutan merupakan komponen teras sektor logistik, juga melakoni berbagai bidang lain termasuklah penyimpanan, pergudangan, perkhidmatan perhantaran dan penyelenggaraan peralatan. Secara umumnya, logistik ditarifkan sebagai proses merancang, melaksanakan dan melawal kecekapan aliran barangan dan perkhidmatan, penyimpanan barangan dan maklumat berkaitan daripada perikat perhantaran hingga pengguna. Industri logistik di Malaysia terdiri daripada syarikat logistik yang kebanyakannya bersaiz kecil dan sederhana. Aktiviti freight logistik dilaksanakan sama ada secara penyumberan luar kepada penyedia perkhidmatan logistik profesional atau dilaksanakan secara dalaman oleh pergilan dan peredar. Okey, terima kasih Hafizan. Boleh dengar tak Hafizan baca tadi? So yang lain pun sama-samalah kita tengok Okey, so apa yang dia cakap kat sini, dia kata memang industri logistik tu adalah tulang belakang. Tulang belakang kepada apa? Pada rantaian bekalan global, dan logistik ini menjadi semakin penting dalam menggalakkan aktiviti
perdagangan. So business kalau tak ada logistik, so dia akan jadi slow. So logistik ni lah yang membantu menggalakkan aktiviti perdagangan. So bayangkan kalau tak ada Food Panda, kalau tak ada JNT. Sekarang dulu kita ada pos laju saja kan, pos Malaysia, pos laju. Kemudian kita ada Citylink. Sekarang adalah sangat banyak penyedia-penyedia perkhidmatan logistik yang baru-baru yang ditubuhkan. Okey, maksudnya bukan sahaja kita bergantung kepada pos laju ataupun pos Malaysia ataupun Citylink ataupun GDEX. Okey, itu yang lama-lama lah. So sekarang ni banyak sangat dah syarikat-syarikat penyedia logistik seperti JNT, seperti Ninja Van. Apa lagi? Kita ada Lalamove, kita ada bermacam-macam dah syarikat Parcel Hub pun ada. So dia akan membuat persaingan antara syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan penghantaran ni dan bisnes mempunyai pilihan untuk nak memilih penyedia mana yang sesuai kepada syarikat dia. Okey. So aktiviti logistik ni akan menggalakkan perdagangan dan logistik juga meningkatkan kecekapan perniagaan. So lagi cekap lah. Maksudnya barang akan dihantar dengan lebih cepat, dengan lebih tepat. Okey. Dan 7 elemen ataupun 7 R yang kita nakkan dalam logistik tu memastikan perniagaan tu berdaya saing dan merancakkan pertumbuhan ekonomi. So apabila ini berlaku, ekonomi automatik akan menjadi bertumbuh lah, maksudnya ada pertumbuhan lah dalam ekonomi. Logistik juga penting untuk meningkatkan daya saing negara dan memperkukuhkan ketersambungan interconnected ke seluruh dunia. So dengan adanya logistik, kita boleh mengembangkan perdagangan kita ataupun bisnes kita ke seluruh dunia, bukan sahaja fokus ke dalam negara sahaja. So walaupun pengangkutan merupakan komponen asas kepada logistik, tetapi logistik juga merangkumi bidang lain. Okey, betul kan? Kita bukan fokus kepada pengangkutan sahaja, tetapi termasuk juga penyimpanan, pergudangan, perkhidmatan penghantaran dan penyelenggaraan peralatan. Tapi yang kita discuss ada 8 jenis aktiviti logistik kan? Okey. So, secara umumnya logistik ditakdirkan sebagai proses merancang, melaksana dan mengawal kecekapan aliran barangan dan perkhidmatan, penyimpanan barangan dan maklumat berkaitan daripada mana? From the origin, daripada titik asal dia, peringkat penghantaran hinggalah kepada penggunaan. Maksudnya daripada kilang, macam mana nak bawa dia pergi kepada pengguna yang akan menggunakan produk kita tu. So that's why another definisi for logistik ialah logistik adalah the movement of barang ataupun perkhidmatan from titik A kepada titik B menggunakan sama ada mode 4 mode yang kita nyatakan dalam bab 2 tu lah. Okay. So industri logistik di Malaysia macam mana? Di Malaysia, industri logistik terdiri daripada syarikat logistik yang kebanyakannya bersaiz kecil dan sederhana. Aktiviti freight logistik. Freight dalam bahasa Inggeris, freight tu dia eja F-R-E-I-G-H-T. Kalau you tengok dalam kamus, perkataan freight F-R-E-I-G-H-T tu maksudnya pengangkutan lah, muatan. Okay, muatan ataupun angkutan. Okay. So dia panggil freight. Ada satu lagi istilah F-R-E-I-G-H-T, freight and forwarders. Okay, saya tulis dekat chat freight and forwarders. Kita panggil F&F. F&F. Okay. So kalau kita kata syarikat pengangkutan tu dia merujuk kepada freight and forwarders lah. Okay. Dia syarikat pengangkutan.
So aktiviti freight logistik dilaksanakan sama ada secara penyumberan luar. Apa maksud penyumberan luar? Maksud penyumberan luar. Maksudnya dia bukan disediakan oleh syarikat tu. Contohnya you syarikat, you ada kilang keropok lekuk. Contoh siapa orang besuk ni? Ada orang besuk kat sini? Siapa orang besuk? Tak ada? Tak ada. Ada yang aku kelas yang satu lagi. Kalau you ada kilang apa? Keropok lekor kan contohnya. So you produce, hasilkan keropok lekor. So bila time nak angkut keluar barang yang dah siap tu, you cari sumber luar, lori luar, pengangkutan luar untuk datang ambil pick up your barang siap tu untuk dihantar ke destinasi yang lain. So itu maksud sumber luar. You ada bisnes tapi you outsource. Sebabnya dengan outsource tu lebih lancar kerja you. You hanya perlu fokus kepada buat production sahaja. Okay. So dia outsource kepada siapa? Kepada penyedia perkhidmatan logistik profesional atau boleh juga dilaksanakan secara dalaman oleh pengilang dan pengedar. So yang ni yang kita belajar jenis logistik first party, second, penyedia logistik first party, second party, third party, fourth party tu. Okay. Right. Yang ni boleh faham tak yang perenggan yang pertama ni? Boleh? Boleh. Siapa nak baca perenggan yang kedua? Autina pula. Silakan. Siapa ada ni? Siapa ada? Asma ada, Aisyah ada. Cepat siapa nak baca? Come on. Sikit je ni perenggan yang kedua ni. Silakan. Ada Asma. Oh ya, nama lah sini. Asma, come on. Ada ke Asma? Ada. Okay, baca. Fasilitasi perdagangan merujuk kepada proses memudahkan dan menyeragamkan prosedur perdagangan. Fasilitasi perdagangan juga melibatkan penambahbaikan infrastruktur berkaitan perdagangan serta peraturan yang terlibat dalam pengumpulan dan penyampaian data atau maklumat yang diperlukan bagi aliran barang dagangan pada peringkat antarabangsa. Fasilitasi perdagangan dan logistik memainkan peranan penting dalam pergerakan barangan dan perkhidmatan dari lokasi pengeluaran ke lokasi penghantaran dalam dan luar negara. Kebergantungan ekonomi negara kepada perdagangan antarabangsa memerlukan aliran freight antara nod yang cekap, lancar dan berdaya saing. Okay, terima kasih Asma. So, yang perenggan pertama tadi dia terangkan logistik. So, tengok perenggan yang kedua dia fokus kepada fasilitasi perdagangan. Fasilitasi tadi apa? Kemudahan. Okay. So, fasilitasi perdagangan merujuk kepada apa? Merujuk kepada proses memudahkan, menyeragamkan prosedur perdagangan. So, kita tak nak peraturan perdagangan yang A macam ni, B macam ni, so dia tak seragam. So, kita kalau boleh kita nak seragamkan prosedur perdagangan. Fasilitasi perdagangan juga melibatkan penambahbaikan infrastruktur. Infrastruktur bermaksud apa? Infrastruktur termasuklah jalan raya, bangunan, rangkaian highway, jalan raya. Okay, so itu maksud infrastruktur juga macam infrastruktur seperti kalau you belajar dalam bab pengangkutan tu, terminal bas, terminal kereta api, lapangan terbang, itu adalah infrastruktur. Okay, bangunan ataupun tempat yang menjadi menjadi apa, port macam pelabuhan, itu infrastruktur. Okay. So penambahbaikan infrastruktur maksudnya tambah baik lagi infrastruktur, besarkan lagi terminal supaya lebih banyak bas boleh apa dipanggil, boleh disediakan. Okay. Berkaitan perdagangan serta peraturan yang terlibat dalam pengumpulan dan penyampaian data atau maklumat
yang diperlukan bagi aliran barang dagangan pada peringkat antarabangsa. Of course, bila dari peringkat antarabangsa kita mesti nakkan satu set peraturan yang memudahkan perdagangan. Fasilitasi perdagangan dan logistik memainkan peranan penting dalam pergerakan barang dan perkhidmatan. Okey. So maksudnya bila barang kita nak dihantar tu kita tak nak tergendala dengan peraturan-peraturan, contohnya barang kita terpaksa duduk parking lama sangat dekat pelabuhan kerana apa? Kerana peraturan ni, custom nak check dululah, custom nak buat macam ni lah, peraturan dia macam ni. So dia akan jadi delay kita punya penghantaran barangan, okey? Dari lokasi pengeluaran ke lokasi penghantaran dalam dan luar negara. Kebergantungan ekonomi negara kepada perdagangan antarabangsa memerlukan, so kalau international kita perlukan aliran freight antara mode, bukan not ni, mode kita ada berapa mode? Kita ada berapa mode pengangkutan? Ada 4 kan? Apa dia? Siapa boleh bagi tahu 4 mode pengangkutan? So antara mode pengangkutan tu mesti cakap. So siapa boleh bagi tahu 4 mode pengangkutan? Yang pertama ialah ada darat. Okey, lagi udara, air dan pipeline. So antara keempat mode pengangkutan ini mestilah aliran dia cekap. Contohnya barang sampai dengan kargo, ship dengan kapal. Okey, maksudnya dia guna pengangkutan air. So bila dia berlabuh, daripada situ dia kena naik apa? Dia kena naik mode yang kedua, iaitu mode air pula, mode darat. Okey. So katakan daripada mode air naik kapal kontena, berlabuh, nanti lori kontena pula akan datang ambil. So dia guna mode darat. So aliran daripada air ke darat tu dia nak guna jalan raya, mestilah infrastruktur jalan raya tu mestilah bagus, mestilah baik supaya barang tu boleh tiba ke destinasinya. Contohnya kalau daripada darat tu guna lori ataupun kontena tu, dia kena naik kereta api pula. So maksudnya antara lori ataupun kenderaan jalan raya tu nak naik ke kereta api tu pun mestilah cekap, lancar dan berdaya saing. Okey. So itu maksud dia, fasilitasi perdagangan. Okey, saya lah pula baca ni. Rancangan Malaysia ke-11, RM ke-11 untuk tahun 2016 hingga 2020 memberikan penekanan kepada usaha untuk mewujudkan ketersambungan interconnected yang lancar. So yang ni fokus dalam RM ke-11, iaitu kita nak wujudkan ketersambungan yang lancar bagi penumpang dan juga barangan. Kita bukan saja fokus pada barangan, juga fokus kepada penumpang. So dalam industri logistik, fokus akan diberikan untuk membangunkan logistik yang bersepadu. Bersepadu tu maksudnya centralized lah, maksudnya merangkumi semua dan memperkukuhkan mekanisme fasilitasi perdagangan. Strategi yang akan diambil termasuklah memperkukuhkan institusi, memperkukuhkan rangka kerja peraturan, menambah baik mekanisme fasilitasi perdagangan dan membangunkan infrastruktur dan permintaan freight. Maksudnya jika lagi banyak syarikat tumbuh, syarikat freight and forwarders ni tumbuh, so maksudnya lagi banyak pilihan lah yang boleh didapati oleh peniaga-peniaga. Mendorong inovasi berkaitan ICT dan memperkukuhkan kebolehan penyedia perkhidmatan logistik. Of course, kena banyak inovasi ICT. So sebelum ni kita hanya ada kita tengok situasi sebelum 2019. So 2019 masa college community rantau panjang dibuka pada 2018. Okey, 2018 first batch kita terima. At that time memang industri logistik, terutama sekali bila kita tengok pengangkutan yang menggantikan taksi biasa ni apa? Yang guna phone tu, e-hailing. You all tahu perkataan e-hailing? E-hailing. You all tahu tak perkataan e-hailing? Cuba bagi contoh syarikat e-hailing. Tak tahu? Ni you bidang logistik ni you dah kena. Ya betul.
kita panggil dia syarikat e-hailing lah. Contohnya seperti Grab. Lagi selain daripada Grab kita ada apa? Dulu Grab lah kan. Taxi ke? Uber. Sebelum ni kita ada Uber, kita ada Grab, kita ada, pernah dengar Myka? Pernah dengar Maxim? Benar-benar. Okey. So Pernah dia menyediakan perkhidmatan apa? Menyediakan perkhidmatan apa ni? Grab, Uber, Myka, Maxim, pengangkutan untuk tempat. pengangkutan kereta lah. Okey, maksudnya dia menggantikan perkhidmatan taksi, betul tak? Apa beza antara Grab, Uber, Maxim ni e-hailing ni dengan perkhidmatan taksi biasa? Yang paling ketara. Kita boleh order, kita boleh tepung melalui telefon. Ya, kita satunya ialah penggunaan aplikasi sama ada Android ataupun yang iPhone tu dipanggil apa? So maksudnya penggunaan aplikasi telefon. Sama ada Android ataupun iPhone lah. Okay. So kita boleh panggil